Hai semua, dalam episod ini saya nak sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan bayangkan kebanyakan hobi planter yang kita kendalikan kebun bunga ataupun laman bunga dekat rumah, home gardening kan. Jadi ramai mungkin rasa prosesnya sangat mudah untuk dapatkan kebun bunga dekat rumah, tanam sayur pasti menjadi proses yang mudah. Andaikan kita hanya tabur baja, siram produk tu, lepas itu pokok terus sihat. Tapi hakikatnya dalam dunia pokok ataupun dalam dunia pertanian proses ini dia lebih kompleks dan kadang-kadang juga agak menarik. Itu sebabnya ada yang dia kata dia tak ada green fingers, tanam apa pun tak menjadi. Jadi hari ini kita nak kongsi teori di sebaliknya, iaitu bagaimana pokok menyerap nutrien dan kenapa baja sahaja kadang-kala tidak cukup. Jadi mungkin sahabat-sahabat tuan puan-puan pernah baca pokok dengan konsisten tapi hasilnya masih raw, daun masih pucat ataupun pertumbuhan macam tersangkut. Besar kemungkinan masalahnya bukan pada jenis baja semata-mata tetapi pada cara pokok menyerap nutrien. Jadi jom kita faham versi ringkas tapi tepat. Yang pertama sekali iaitu akar. Jadi bagaimana tanaman menyerap nutrien? Pertama sekali, akar iaitu laluan utama untuk pokok makan. Secara asas, akar ialah pintu masuk utama nutrien. Melalui akar, jadi air diserap bersama nutrien terlarut. Jadi root hair, rambut akar tingkatkan luas permukaan serapan. Jadi ada jenis, contohnya pokok sawit, dia ada 4 layer quaternary roots, 4 layer di mana dia punya root hair akan melebak ataupun expand ke pokok-pokok keliling dia. Jadi ini untuk tujuan tingkatkan ini luas permukaan serapan. Lepas itu mikroorganism dalam media juga bantu buka nutrien supaya mudah diambil ataupun dia unlock. Jadi dia tak terkunci. Dan kadang-kadang masalah biasa yang mengganggu penyerapan nutrien adalah jenis, contoh kata tanah soil rosak akibat kita membaja dengan baja kimia yang tak terkawal, ataupun media terlalu padat, lama overwatering, banjir, underwatering, cuaca panas, lepas itu akar rosak lepas pindah tanam. Jadi semua ini akan menjejaskan fungsi akar. Kalau akar tak berfungsi optimum, walaupun baja ada dalam media, pokok tetap tak dapat manfaat sepenuhnya. Jadi laluan kedua untuk tanaman mendapat nutrien ialah daun. Ini ialah satu laluan sokongan yang ramai tak sedar. Jadi selain akar, pokok juga boleh menyerap bahan tertentu melalui daun. Inilah konsep foliar feeding, kerana daun mempunyai stomata yang kecil dan juga lapisan permukaan daun yang boleh menyerap molekul tertentu. Jadi dia punya size molekul tu ada yang boleh diserap, dan sama ada dia secara aktif ataupun pasif. Bila disembur dengan betul, bahan aktif boleh diserap dengan cepat dan sangat membantu bila akar sedang stres ataupun di mana keadaan tanah yang tak ideal. Jadi di sini kita boleh guna foliar feeding untuk mengatasi cabaran ini. Ia juga sesuai untuk sokongan jangka pendek dan pemulihan. Kadang-kadang kita nak quick fix, nak corrective action, jadi kita boleh guna foliar untuk mengatasi masalah ini. Itulah sebabnya sembuhan foliar sering digunakan bila katakan pokok layu lepas pindah tanam, cuaca terlalu panas, hujan perpanjangan, pertumbuhan nampak stuck, nak sokong fasa berbunga berbuah. Jadi semua ini dia boleh bantu. Dan satu nota penting ialah foliar bukan mengganti baja tanah, terutamanya untuk pokok-pokok jenis katakan buah-buahan, pokok besar katakan sawit, durian, semua itu foliar semata-mata saja dia tak cukup. Jadi kita masih kena lengkapkannya dengan baja tabur. Jadi itulah kenapa baja sahaja kadang-kadang tak cukup. Karena baja fokus kepada nutrien yang dibeli. Kalau baja itu ada NPK, dia bagi NPK saja. Kadang-kadang kita tak tahu, kita hanya
hantam feed pokok dengan baja saja, tapi kita tak tahu bagaimana nutrien digunakan oleh pokok. Contoh kata, dalam situasi biasa baja ada, air cukup, cahaya okey, tapi pokok masih slow. Inilah seperti tadi saya kongsi tu, ini adalah sangat berkait rapat dengan katakan sistem akar yang kurang aktif, fisiologi pokok yang perlahan, dan sebagainya. Dan di sinilah konsep biostimulan jadi relevan. Banyak akan tanya apa peranan biostimulan dalam penyerapan nutrien. Biostimulan dia bukan baja saja. Ia tak fokus tambah nutrien, tapi bantu pokok guna nutrien dengan lebih cekap. Secara ringkasnya, biostimulan membantu aktifkan fungsi akar, sokong fotosintesis, tingkatkan toleransi terhadap stres, jadikan pokok lebih responsif kepada baja yang sedia ada. Jadi bila kita gunakannya secara konsisten, pokok nampak lebih stabil, pertumbuhan lebih sekata, daun lebih segar, dan bukan itu sahaja. Bukan sahaja hijau gelap sementara. Ia akan bagi efek yang kekal. Jadi itulah sesi perkongsian hari ini. Jadi sahabat-sahabat, jangan lupa like, share dan follow.